Dalam sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, apabila seseorang itu tidur, maka keluarlah roh kita daripada badan. Dan Allah akan berkehendak kepada mereka yang akan hidup, roh kembali kepada badannya. Dan bagi orang yang akan mati, Allah menyekat roh untuk kembali. Maksudnya memang benarlah ketika kita tidur, roh itu keluar daripada badan kita. Apabila Allah mengizinkan untuk terus hidup, maka roh itu dikembalikan. Bila Allah berkehendakkan dia mati, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia sebenarnya normal. Kehadiran macam ni dah dijangka. Bila orang kampung dah biasa jumpa orang taman. Kalau kita pergi tempat lain tu, kalau masjid tu tak muat lah, ribu-ribuan orang lah kan. Tapi Alhamdulillah, walau bagaimanapun kitalah yang terpilih untuk bersama-sama pada saat ini, Masya Allah. Dan saya rasa sangat bertuah lah boleh bersama dengan kejiranan kita di surau yang begitu indah dan nyaman kan. Sama pula kan penampilan Datuk dengan ni Lansir. Sebenarnya Datuk seorang warna tu jadi berseri-seri nampak. Comel, Masya Allah. Jadi muslimat sekalian, muslimin-muslimat, sebenarnya warna surau kita ni memang ceria, perasan tak? Ceria, cantik, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, merupakan bulan menyambut kelahiran Nabi SAW. Tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi memang menjadi satu perbahasan di kalangan alim ulama, terutamanya ulama sirah. Walau bagaimanapun kita Malaysia mengambil tarikh ini 12 Rabiul Awal sebagai tarikh kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Jadi ia berlaku semalam dan hari ini dah 13 Rabiul Awal. Walau bagaimanapun kita bergembira dengan kelahiran Nabi adalah sepanjang tahun ataupun setiap hari. Allahu Akbar. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 3 cara untuk kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melalui hati kita, iaitu hati kita merasa rindu kepada Nabi. Ada rasa rindu tak nak jumpa Nabi? Kalau tak ada, buat-buat ada. Mungkin tak sama dengan kita rasa rindu kepada anak kita. Mungkin tak sama dengan rasa rindu kepada pasangan kita. Rasa rindu pada mak ayah. Kalau mak ayah tu kalau rindu sampai menangislah teringat kan. Lagi-lagi kalau mak ayah dah meninggal dunia. Tak mudah untuk kita rasa rindu kepada Nabi. Untuk sampai kita menangis, teresak-esak, teringat Nabi, susah. Saya ada satu kisah seorang wanita 3 minggu lepas ada dalam satu ceramah. Wanita ni dia bercerita, dia kata, Ustazah, 2 tahun lepas saya dengar satu ceramah Ustazah tentang selawat kepada Nabi. Dan cara Ustazah mengupas tentang kelebihan dan fadilat dan juga kewajipan kita berselawat kepada Nabi telah membuka pintu hati untuk beramal dengan selawat 1000 kali sehari. Lepas tu dia kata, dan Ustazah menyarankan supaya wujudkan grup. Supaya grup itu namanya mungkin grup selawat macam tu lah. Dan dia kata Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut, setiap hari Alhamdulillah tanpa gagal saya berjaya istiqamah 1000 kali selawat. Saya bila dengar, sebenarnya dia lebih baik daripada saya lah. Saya yang berceramah, saya yang menyarankan pun tak terbuat seperti beliau. Dan dia kata Ustazah Alhamdulillah dah 3 grup dah. Satu grup tu ada berpuluh-puluh orang. Maksudnya bukan dia memula seorang, lepas tu dia buat grup. Cukup grup mungkin dia limitkan 20 orang ke, dia buka pula grup kedua dan grup ketiga. Dia kata kalaulah hari tu dia tak cukup, contohnya 500, esok dia akan gandakan jadi 1500. Kemudian dia bagi tahu antara kelebihan ataupun apa yang berlaku pada dirinya setelah dia istiqamah setiap hari 1000 kali selawat. Saya tanya 100 ke berapa? 1000 Ustazah, 1000. Bila bercakap tentang Nabi, dia mudah menangis. Dan rasa rindu kepada Nabi luar biasa. Kalau sebelum dia beramal dengan salawat secara istiqamah, dia tak dapat perasaan tu. Bila dengar cerita pasal Nabi, dengar je lah macam orang lain. Bila rindu Nabi, mungkin pada lidah sahaja.
Tapi sejak beramal dengan selawat secara istiqamah dengan jumlah tertentu, yang susahnya adalah istiqamah. Kita mungkin boleh malam ni semangat, lepas tu sebelum tidur habiskan 1000, boleh je. Sebab apa? Kalau kita ambil selawat paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, itu dah cukup sebenarnya, dah sempurna dah. Itu selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada Sayyidina pun tak ada masalah, itu dah sempurna. Nak tambah Sayyidina pun tidak ada masalah. Tapi itu namanya selawat Jibril ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita buat 100 kali, lebih kurang 10 minit je. 10 minit habis. Maksudnya nak habiskan 1000 kali tu, sambil-sambil kita buat kerja, memang mudah. Yang susah adalah istiqamah. Satu amalan paling payah ada istiqamah. Jadi wanita ini dia buat grup, supaya setiap hari akan update sebelum tidur, habis tak 1000 kali tu. Dia buatlah 200 setiap kali waktu solat. 200. Dan ada lagi kelebihan yang lain yang dia ceritakan, yang saya pun tak boleh cerita secara public. Kadang orang tak boleh terima. Dia kata kalau saya nak cerita pun mungkin orang akan kata saya mengarut. Apa yang berlaku dalam hidupnya daripada selawat istiqamah dalam jumlah yang tertentu. Dan dia bukan buat 2 bulan. Dia buat 2 tahun dah berturut-turut. Sebab itu kadang-kadang kita mengharapkan kita bermimpi berjumpa dengan Nabi. Tak dapat mimpi jumpa Nabi. Ada satu ketika, ada seorang lelaki, dia bertanya kepada gurunya, seorang syekh. Saya tak ingat nama, ini adalah seorang ulama muktabar. Dia kata, wahai syekh, aku nak sangat bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu tuan guru ni berilah amalan. Kamu buat sekian, kamu buat sekian, buat sekian. Lepas tu, Tok Guru ni pun bagi tahulah tempoh kena beramal sekian-sekian. Lepas dah habis tempoh dan dia dah buat betul-betul sama, dia tak dapat juga mimpi Nabi SAW. Lalu dia pergi jumpa balik dengan tuan guru dia, dengan syekh tersebut, mengadukan hal kenapa tak mimpi pun, tak ada apa-apa yang berlaku pun. Lalu Tok Guru dia pun kata, malam ni kamu tidur dekat rumah, datang tidur rumah aku. Lalu tuan guru ni dihidangkan makanan, lalu dia pun jemput makan. Dan dia sengaja masak makanan tu sangat masin. Dan dia tak beri air. Makan, masin. Kita mesti dahaga air kan. Dan tak diberi air. Lepas tu bila dia minta air, tu guru kata, nak mimpi jumpa Nabi tak? Nak. Kalau nak, tak boleh minum air. Lepas makan ni, terus tidur. Balik ni tidur buat ya. Makan benda masin ya, terus tidur ya. Kena dengar dulu sampai habis. Lepas tu tidurlah. Bangun pagi besok, dia pun mengadu kepada syekh ni. Wahai syekh, tak mimpi pun jumpa Nabi. Kamu mimpi apa? Saya mimpi air. Sebab tidur dalam keadaan dahaga, haus, dan dalam kepala tu air, memang keinginan air tu. Lepas tu tuan guru ni pun jawab, syekh ni pun jawab, begitulah sebenarnya hati kamu belum betul-betul rindu kepada Nabi. Sebab itulah kamu belum dapat mimpi berjumpa dengan Nabi. Walaupun dah beramal, ada orang dah beramal. Kan Tok Guru ni kata beramal bacaan begini-begini, nanti insya-Allah mimpi Nabi sekian-sekian. Tapi tak juga. Kerana hakikatnya Allah Maha mengetahui sejauh mana hati kita benar-benar mencintai dan merindui Nabi SAW. Itu satu contoh kisah. Saya nak bawa kisah seterusnya seorang sahabat Nabi. Saya dah cerita dah beberapa kisah ni dalam kuliah beberapa hari yang lepas. Tapi sebelum tu saya nak sebutkan, tujuan kita berselawat, tujuan kita beramal bukannya nak dapat mencapai mimpi jumpa Nabi. Sebab yang lebih utama adalah kita dalam keadaan jaga, kita ingat Nabi. Sebab kita mungkin mengharapkan tidur mimpi Nabi. Tapi kalau tak dapat, biarlah kita dalam keadaan berjaga mengingati Nabi SAW. Jadi mengingati Nabi ada 3 cara. Melalui hati, iaitu perasaan rindu, perasaan cinta, perasaan sayang. Dan perasaan ini mustahil kecuali dengan melalui jalan-jalan zikrun Nabi SAW. Zikir menyebut Nabi adalah salawat. Kalau nak mencintai dan merindui Allah dengan zikrullah. Jadi nak mencintai dan merindui Nabi melalui jalan zikrun Nabi, iaitu menyebut Nabi SAW melalui salawat. Melalui yang kedua, itu hati. Yang kedua adalah melalui lidah kita. Jadi bagaimana lidah kita nak membuktikan kita ini mencintai Nabi? Iaitu kita banyak bercakap tentang Nabi. Contohnya ya, muslimin, muslimat, ibu ayah, nenek-nenek yang ada.
Kalau kita bercakap dengan cucu, sama ada kita bagi contoh kita. Ikut Wan. Wan ni, tengok Wan. Kita jadi contoh kita. Ataupun Umi ni tak buat macam ni. Kalau Umi masa kecil dulu, Umi sekian-sekian. Kadang-kadang kita jadikan diri kita sebagai contoh pada anak-anak. Tapi alangkah indah dan sempurnanya bila kita bercakap je, kita sebut pasal Nabi. Nabi kalau minum begini. Nabi kalau duduk begini. Nabi kalau berjalan begini. Nabi kalau nak tidur macam ni. Nabi kalau bergaduh macam ni. Nabi dengan budak-budak macam ni. Jadi seolahnya kita hidupkan imej Nabi dalam rumah tangga kita. Sebab kalau kita bagi contoh Nabi, ada keberkatan. Anak tu akan tersentuh hati. Bila bagi contoh kita, dalam hati anak mungkin macam tu kan. Kita kata, tapi anak kita tak akan cakap macam tu. Mungkin dalam hati dia lah. Contohnya kalau kita tegur dia bacaan Al-Quran, kena rajin baca Al-Quran. Tengok Umi. Mungkin anak kita macam Umi rajin sangat. Umi rajin tengok telefon. Mungkin dalam hati. Kalau kita kata bangun awal, tengok macam Umi selalu bangun awal, dia juga lambat. Maksudnya kita tak sempurna. Anak kita memerhatikan, anak kita tengok. Tapi bila kita buat contoh Nabi, maka tidak ada sedikit pun rasa ragu-ragu. Dan apa yang Allah beri adalah rahmat dan berkatnya bila kita menimbulkan contoh Nabi dan sebut tentang Nabi selalu. Ada satu buku dengan saya ni, Hidup Dalam Sunnah. Buku kecil, tapi saya tak jual ya. Maksudnya saya ada banyak beberapa buku macam ni oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Kenal ke ya Ustaz ni kan? Buku simple, tapi buku ni dia susun daripada awal bangun tidur sampai tidur balik. Setiap perkara hidup dalam sunnah. Maksudnya bangun, lepas tu nak mandi, macam mana cara Nabi mandi, kemudian macam mana cara Nabi berwuduk, kemudian sekian-sekian sampai tidur balik. Makan, keluar rumah, berjalan apa semua. Jadi bila kita ada buku seumpama ni, insya-Allah malam ni kita baca sikit. Sebab tajuk kita adalah asam garam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah seharian. Jadi melalui lidah begitulah. Selawat pun melalui lidah lah. Bercakap tentang Nabi melalui lidah. Kemudian bukti kita mencintai Nabi yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota badan. Yang tadi yang pertama bil qalbi, dengan hati. Yang kedua dengan lisan tadi, bil lisan. Yang ketiga dengan bil jawarih, dengan perbuatan kita. Bil jawarih dengan perbuatan ni, dengan kita mengikut sunnah Nabi, buat perbuatan Nabi. Yang kedua, kita menyambung perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi yang disambung ni, kadang kita kalau nak sebut orang yang menyambung perjuangan Nabi, kita bayangkan alim ulama, kan? Kita bayangkan mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa atau nenek, kita menyambung perjuangan Nabi. Sebab Nabi selain daripada seorang Nabi, beliau juga seorang bapa. Beliau juga seorang suami. Beliau juga seorang ibu setelah isterinya meninggal. Membesarkan anak, menggantikan isterinya Sayyidatina Khadijah. Beliau juga adalah seorang anak saudara, juga seorang bapa saudara, juga seorang sepupu. Jadi subhanallah, Nabi menunjukkan contoh kepada kita sebagai seorang manusia biasa. Jadi bila kita mengikuti perjuangan Nabi dalam bab mendidik anak, sebenarnya kita menyambung perjuangan Nabi. Dalam bab seorang suami, alhamdulillah ramai suami yang hadir pada hari ini. Sebenarnya ada buku yang sangat bagus. Encik, ada ya dalam ni? Ini kita bagi contoh je. Tapi buku ni memang kat galeri kita ada jual. Contoh tajuk buku ni, Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Nabi. Dia ada 3 buku sebenarnya. Ini buku yang kedua warna merah. Ini buku yang ketiga. Buku yang pertama warna purple. Saya tunjuk beberapa buku. Contohnya tip rajin selawat, hidup dalam sunnah, telah terbit bulan purnama. Kita nak baca semua malam ni, boleh tak ni? Sampai subuh Kalau ikutkan buku tentang Nabi, mungkin ada tak kurang 50 lah. Di rumah, di pejabat dan sebagainya. Sekarang di rumah masing-masing ada tak kitab ataupun buku tentang Nabi? Alhamdulillah. Kalau tak ada, cinta itu dusta lah kita kata. Hanya pada lidah saja. Sebab malu nak ngaku mencintai dan melindungi Nabi kalau di rumah kita tak ada buku berkaitan dengan Nabi. Allahu Akbar. Okey. Bila saya tunjuk buku ni kan, Asam Garam Romantiknya Rumah Tangga Nabi, buku ni menghimpunkan tentang kisah-kisah romantik Nabi dengan para isteri. Bila baca buku ni kita akan senyum, gelak sorang-sorang sebab kita rasa macam ni sekali Nabi romantik ya.
Tak terfikir kita. Kalau ada orang di sini kita kata romantik ni, nampak muka semua romantik ni pada suami ni. Romeo ni. Juliet ni. Muka romantik-romantik ni, Masya Allah. Tapi kalau baca, boleh jadi kita kalah dengan sifat romantik Nabi. Nabi kan berkongsi berus gigi. Biasa tak kongsi berus gigi? Oh, cepat je tak. Geli. Daripada riwayat yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah cerita, kalau Nabi nak bersugi, Nabi akan beri kayu sugi kepada Aisyah dulu untuk guna. Kemudian Sayyidatina Aisyah akan bersihkan, kemudian baru Nabi guna. Tapi kita tahu isteri Nabi dan Nabi adalah orang yang sangat menjaga kebersihan mulut. Mereka sentiasa bersugi. Nabi SAW kan berkongsi bekas air. Kita selalu berkongsi. Itu luluslah ya. Lulus. Tapi cara Nabi akan tanya, wahai Aisyah, di mana kamu letak mulut kamu tadi? Dan Nabi akan letak di tempat yang sama. Kita mungkin, bang, kat mana minum ni? Okey, kita pusing. Mungkin tak sama. Kalau straw, mungkin kita pusing balik. Mungkin kita boleh berkongsi straw, mungkin kita pusing. Sama juga Nabi pernah gigit, nak makan daging. Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu gigit di mana? Semua tu kisah ni ada dalam ni. Lepas tu bila Aisyah tunjuk di mana bahagian, Nabi akan gigit di tempat yang sama. Bila isteri demam, memang Nabi rawat sendiri, sapukan air dan sebagainya. Nabi suka borak dengan isteri. Dan Aisyah cerita waktu yang antara paling Nabi suka borak adalah sebelum subuh, sementara tunggu solat subuh. Ketika Aisyah haid, jadi Nabi akan berborak. Kalau Aisyah juga boleh solat, Nabi akan sama-sama mengisi waktu menunggu solat subuh itu dengan istighfar. Sebab zikir yang paling afdal ketika menunggu waktu subuh adalah istighfar. Itu disebut di dalam Al-Quran pada waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kita kadang lepas solat dah menunggu, antara dekat dengan waktu subuh, itu kan waktu sahur, perbanyakkan istighfar. Itu zikir yang paling afdal ketika menunggu waktu subuh. Jadi ada banyak lagi himpunan kisah. Bila isteri nak naik di atas kenderaan, Nabi akan gunakan lututnya untuk isteri naik dan pijak atas lutut Nabi. Mungkin ada suami romantik di sini, bila isteri nak masuk, bukakan pintu. Tapi muslimat sekalian, romantik Nabi ni bukan hanya perlu diikuti oleh para suami. Sebab para suami kepanasan tu. Ustazah ni tuju kat suami je kan. Romantik Nabi perlu diikuti oleh kedua-dua. Romantik Nabi boleh kena diikuti oleh suami ataupun isteri. Bukannya nanti isteri balik fire suami. Awak dengar tak saya cakap? Memang awak tak pernah lah, jauh lah awak. Sebenarnya kita tahu Nabi adalah qudwah hasanah untuk diikuti oleh sama ada lelaki ataupun perempuan. Perkara yang pertama Nabi buat bila masuk rumah, apa dia? Apa perkara pertama yang Nabi buat bila masuk rumah? Betul lah, salam tu ya. Nabi akan bersugi. Itu yang dijawab oleh Sayyidina Aisyah. Apa yang Nabi buat bila masuk ke rumah? Bila Nabi buat apa? Nabi akan bersugi dulu. Maksudnya Nabi akan bersihkan mulut sebelum bercakap dengan isteri. Tidak mahu apa-apa bau boleh mengganggu isteri. Dan Nabi sangat menjaga penampilan diri. Tak tahulah kita macam mana di rumah ya muslimat, sendiri tahulah bagaimana kita di rumah dengan di luar. Mana lebih cantik? Bila pergi kenduri ke bila kat rumah? Suami pun kadang tak kenal. Oh, ingatkan hantu tadi kan? Balik kenduri, rambut mengembang apa semua, kat semua bertukar terus semua apa. Tapi kalau ikut sunnah isteri dan sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat, sampai Anas bin Malik sebut, aku sangat suka menghiaskan diriku sebagaimana aku suka isteriku berhias untukku. Subhanallah. Ini buku yang pertama, ada banyak kisah-kisah dan dibawa daripada riwayat-riwayat. Buku yang ketiga ni, ini buku yang kedua. Buku yang pertama warna purple, iaitu tentang konflik dalam rumah tangga Nabi. Antara hikmah kenapa Nabi Allah perintahkan dan Allah izinkan untuk bernikah lebih daripada 4. Kerana hampir semua perangai wanita ada pada semua isteri Nabi. Dengan isteri yang pertama begini, isteri kedua begini, isteri ketiga begini. Namun Sayyidatina Khadijah, antara banyak-banyak isteri Nabi, hanya satu isteri yang tidak ada sedikit pun cerita-cerita berkaitan dengan konflik, iaitu Sayyidatina Khadijah. Maksudnya, wallahu alam, sebab itu Khadijah dikatakan penghulu kepada wanita
wanita syurga. 4 penghulu wanita syurga. Wanita paling afdal di syurga, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Pertama, Sayyidatina Khadijah. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga, Sayyidatina Maryam. Yang keempat, Sayyidatina Asiyah. Jadi 4 wanita syurga ni mewakili seluruh wanita di dunia. Kalau Sayyidatina Khadijah mewakili wanita-wanita balu dan wanita-wanita janda. Sebab suami pertama meninggal, suami kedua bercerai hidup. Jadi siapa yang menghadapi ujian dan cabaran janda ataupun balu, contohilah ibu kita Sayyidatina Khadijah. Walaupun ketika dia jadi janda dan dia balu, dia tetap wanita yang dihormati kerana akhlak dia, pandai bawa diri, kebijaksanaan dia. Sampaikan penduduk Mekah ketika itu dalam arak jahiliah memang menghina wanita, tetapi ibunda kita jadi Ratu Mekah dan digelar At-Tahirah, wanita suci. Sebab itu bila wanita kita kadang-kadang mungkin dipandang sekian-sekian, boleh lihat bagaimana kita membawa diri. Sebab itu kita bolehlah ada wanita walaupun balu ataupun janda tapi dihormati kerana bijaknya dia membawa dirinya. Jadi kalau kita baca sejarah peribadi ibunda kita Khadijah, kenapa walaupun dalam status begitu dia tetap dihormati dan disegani. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah mewakili seorang wanita yang sangat sabar dengan kehidupan yang dipilih oleh suami. Sayyidina Ali bukan tak boleh memilih untuk hidup yang lebih selesa ataupun kehidupan sederhana. Tapi Sayyidina Ali memilih kehidupan yang dhaif, kehidupan yang sangat susah. Dan Sayyidina Ali adalah panglima perang antara yang terhandal. Di kalangan sahabat Nabi terdekat, Sayyidina Ali panglima perang yang paling handal. Jadi Sayyidina Ali selalu terlibat hampir semua perang dan dihantar untuk melakukan dakwah, untuk menyampaikan risalah-risalah Islam dalam jarak-jarak yang jauh. Jadi dalam tempoh tersebut, Sayyidatina Fatimah ini anak kepada, kalau kita kira sebaik-baik manusia, Allah boleh beri pembandaan dunia pun kepada anak sebaik-baik manusia ni. Ini adalah anak kepada Perdana Menteri lah kalau kita kira. Sebab Rasulullah bukan jadi Perdana Menteri, bukan khalifah ketika itu, bukan pemimpin Madinah saja, pemimpin seluruh wilayah Islam. Bila ada berlaku rampasan perang, bila berlaku sebenarnya Nabi Muhammad SAW boleh ambil hadiah, orang bagi, Rasul boleh ambil, tapi Rasul memilih untuk agih. Walaupun anaknya minta sesuatu, tapi Nabi tak bagi. Sayyidatina Fatimah minta pembantu, sedangkan masa tu tawanan perang ramai, semua orang sedang agihkan, tapi Nabi tetap tak bagi. Redanya Sayyidatina Fatimah untuk dibesarkan dan hidup dengan acuan ayah yang memilih kehidupan yang bukan sederhana tapi dhaif. Dan bila berkahwin, suami pun memilih kehidupan yang begitu. Dan waktu yang sama, Abu Bakar adalah businessman, Sayyidina Umar juga businessman, Sayyidina Uthman juga businessman. Mereka ini adalah mereka yang kehidupannya bukan kata mewah kaya raya, tetapi memiliki harta yang banyak dan disedekahkan banyak untuk agama Allah. Allahu Akbar. Ini adalah contoh wanita yang hidupnya bersuamikan lelaki yang bersuamikan suami yang tidak mampu memberikan kemudahan, hidup susah, hidup miskin. Tapi sabar. Kemudian wanita yang ketiga, iaitu Sayyidatina Maryam, mewakili wanita yang ada anak tapi tak ada suami. Tapi berat lagi ibunda kita sampai difitnah melakukan perbuatan keji, membesarkan anak sendirian. Jadi ada ramai wanita ibu tunggal, contohilah Sayyidatina Maryam. Baca kisahnya bagaimana kekuatan ibunda kita Maryam. Kemudian wanita yang terakhir iaitu Asiyah. Asiyah kerana dia diuji dengan seorang suami yang sejahat-jahat manusia mengaku sebagai Tuhan. Dan suaminya juga yang menyeksa sampai mati. Seksa sampai mati. Dan kita tahu Asiyah adalah wanita yang tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Dia datang daripada keluarga ahli kitab. Hanya menyembah Allah dengan cara syariat. Syariat ketika itu dengan caranya. Tetapi dalam keadaan berahsia. Dalam keadaan berahsia, tidak diketahui oleh suaminya Firaun. Dan ada riwayat mengatakan setiap kali Firaun mendatangi Asiyah, Allah gantikan dengan jin yang berupa Asiyah. Maksud Asiyah tidak disentuh, kesuciannya terjaga. Dan kita tahu sejarah Asiyah ni bila nak dinikah, bila Firaun mahukan dia memenjarakan dulu ibu dan ayah Asiyah. Jadi akhirnya Asiyah bersetuju untuk jadi salah seorang isteri kepada Firaun. Maksudnya suaminya sangat zalim dan kejam. Namun dengan kelembutan Asiyah, dengan kebijaksanaan ibunda kita Asiyah ini, kekejaman Firaun berkurang. Sebab kita tahu Firaun ni sangat kejam, seksa rakyat, bunuh rakyat, paksa rakyat untuk bina pembandaraan, untuk bina istana dia tanpa diupah, sampai mati-mati kebeluran dan sebagainya. Tapi bila Asiyah menjadi isteri,
dengan kecantikan, kelembutan, dengan kebijaksananya, kekejaman Firaun berkurang sikit berbanding sebelumnya. Jadi 4 wanita syurga ini yang Nabi sebut ketika Nabi buat garisan di atas tanah. Lalu sahabat bertanya, apa 4 garisan itu? Lalu Nabi jawab, ini 4 garisan ini mewakili 4 wanita penghulu syurga dan yang paling utama, yang paling afdal di syurga. Jadi mesti di kalangan kita ni ada ciri-ciri 4 wanita ni. Kadang-kadang ada ketika kita jadi macam ibunda kita Khadijah, kadang-kadang kita macam Maryam, kadang-kadang kita macam Fatimah, kadang-kadang kita jadi macam Asiyah. Tapi suami kita kalau buat perangai pun tak macam Firaun lah. Subhanallah. Maksudnya ada waktunya suami diuji dengan perangai buruk kita, kadang kita diuji dengan perangai suami, itu normal kan. Muslimin muslimat, buku yang ketiga ini, Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Nabi, adalah tentang bagaimana keluarga besar Nabi. Nabi dengan menantu, Nabi dengan anak, Nabi dengan sepupu, Nabi dengan bapa saudara, Nabi dengan mertua, dihimpunkan dalam sebuah buku ni yang kita jarang baca. Bila kita baca, rupanya Nabi memang tunjuk contoh yang sempurna. Tinggal lagi sebenarnya kita belum ada cukup rujukan, cukup buku, dan kalaupun ada buku belum tentu baca. Akhirnya bila kita baca, kita dapati semua masalah kita hari ini, kalau kita rujuk sirah Nabi, semua ada jalan penyelesaian. Kalau baca buku yang pertama tentang konflik rumah tangga Nabi, bila kita baca, apa yang Nabi lalui, macam kita lalui. Perangai isteri Nabi ni macam perangai kita. Apa yang Nabi tunjukkan contoh, kalau kita buat, sudah tentu akan dapat pertolongan Allah, dapat rahmat Allah. Masya Allah. Jadi insya Allah, saya nak malam ini kita baca sikit tentang hidup dalam sunnah. Kita bermula daripada awal pagi. Kita cuba baca sepitah lalu 24 jam dalam sunnah Nabi. Kita tengoklah apa yang mampu kita buat. Masya Allah. Okey, yang pertama kita mulakan dengan bangun tidur. Sejurus bangun tidur, kita dianjurkan untuk memuji Allah, berwuduk dan solat. Sebenarnya saya hari tu kan ada jumpa seorang syekh ni, seorang guru ni. Dia Habib Indonesia, tapi dia tidak dikenali sangat. Okey. Kenapa cik tengok saya? Boleh saya cerita? Okey, masa tu kan, masa perjumpaan tu, ada orang ramai. Lepas tu dia minta semua orang keluar, tinggal kami berdua saja. Berdebar juga kan. Tapi sebelum kami berjumpa dengan dia, memang orang-orang yang di sekitar itu dah bagi tahu, Ustazah bersedia jalaya nak jumpa, dia panggil syekh lah, nak jumpa syekh ni. Sebab apa? Tak apalah Ustazah bersedia je lah. Lagi berdebar kita kan. Tapi perjumpaan ni di sebuah madrasah di Jenderami masa tu. Kami pun tertanya kenapa syekh ni nak jumpa sangat, dan kami pun memang nak jumpa dia. Lepas tu Masya Allah, wallahu alam dengan ilmu yang dia ada, dia banyak memberi teguran kepada saya dan memberi bimbingan dan memberikan panduan-panduan untuk buat kerja dakwah, untuk apa yang diusahakan. Seolah-olahnya macam dia tahu apa yang sedang dilalui, walaupun perkara itu sangat macam tersembunyi ataupun rahsia. Kemudian antara pesanan dia sama seperti apa yang ditulis dalam buku ni. Dia kata, bila bangun tidur, perkataan yang paling banyak perlu diucapkan adalah Alhamdulillah. Ucapan tu, daripada bangun tidur kita akan baca doa tidur kan. On the way sampai pergi tandas, ucap Alhamdulillah tanpa henti. Kalau boleh, lepas bangun tidur, duduk sekejap, Alhamdulillah dulu. Dan dia kata, kalau boleh masa ucap Alhamdulillah itu, sebutkan apa yang kita syukuri. Kan, contohnya Alhamdulillah hidup lagi, Masya Allah. Alhamdulillah boleh tengok lagi wajah suami dekat sebelah. Alhamdulillah hari ni masih lagi boleh teruskan kehidupan, boleh lagi taubat. Alhamdulillah masih lagi boleh laksanakan tanggungjawab sebagai suami contohnya. Alhamdulillah hari ni boleh lagi tanggungjawab sebagai isteri. Maksudnya besarkan sungguh syukur, sebab ramai manusia pada waktu malam bila bangun dah tak hidup lagi dah, mati terus dah. Jadi dengan kita bangun setiap pagi, sebenarnya nikmat Allah begitu besar. Bukan hanya sekadar bangun, tetapi Allah menyambungkan lagi kepada kita satu hari lagi untuk diberikan nikmat, untuk diberi peluang untuk perbaiki apa kekurangan dan kesilapan semalam. Dia kata ucap Alhamdulillah sampailah masuk tandas, kita masuk tandas baca doa, selesai urusan tandas. Bila keluar, istighfar. Yelah, sambil-sambil mungkin nak pakai baju, mungkin nak solat, nak apa, istighfar. Jadi dua perkara yang kita buat seawal pagi ni,
Pertama, bila kita syukur, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat. Jadi pagi-pagi kita mula dengan syukur, Allah akan tambah nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat. Mungkin kerana besarnya kesyukuran, Allah permudahkan urusan kita seterusnya. Kejut anak senang bangun, kejut suami pun senang bangun, urusan persiapan anak sekolah pun mudah. Sebab Allah dah janji, kalau kamu bersyukur, kami akan tambahkan nikmat. Besarkan kesyukuran dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita mulakan dengan istighfar. Maksudnya kita mulakan hari dengan syukur, Allah tambah nikmat. Kita mulakan dengan istighfar, Allah ampunkan dosa. Jadi kita mulakan hari dalam keadaan bersih daripada dosa, dengan keadaan Allah tambahkan nikmat. Dia kan boleh je Allah tambah nikmat, tetapi bila dalam keadaan kita menanggung dosa, keadaan nikmat itu tak jadi nikmat, dia jadi istidraj. Dalam keadaan hati kita berdosa, kita menanggung banyak dosa, Allah beri nikmat, kita rasa macam kita diberi kelebihan. Tetapi yang kita bimbang, nikmat itu sebenarnya satu penundaan kepada azab Allah, na'udzubillah. Tapi bila kita diberi nikmat dalam keadaan kita menyucikan hati, kita istighfar, mudah-mudahan nikmat itu datang dalam bentuk yang sebenar-benar nikmat kepada orang yang Allah cinta, iaitu orang yang bersih daripada dosa. Lepas tu kita baca ni kan, Nabi SAW. Ini daripada saya baca hadis Nabi ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitanu ala qafiyahi ra'sin ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulli uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza wa zakarallah in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Masya Allah, Allahu Akbar. Penting sangat hadis ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kita tidur malam ni, syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan. Okey. Syaitan katakan bagi setiap ikatan di tempatnya, kamu masih memiliki malam yang panjang, tidurlah. Kan biasa kan? Kita bangun, rasa nak buang air kecil, kita pergi buang. Padahal siap buang, siap basuh, siap dah sentuh air, kita boleh sambung tidur balik kan? Sebab bisikan tu, malam masih panjang, nanti sempat lagi bangun. Ni baru pukul 2, nanti bangun pukul 3 dah. Terkejutlah pukul 3. Kurang pukul 3, ada lagi masa pukul 4 pun awal lagi. Syaitan bukan bisik, jangan bangun, jangan semayang, tak. Dia bukan bisik jangan, dia bisik tangguh je. Dia beri kita angan-angan, beri kita bisikan supaya mimpi lagi. Sama juga dengan perbuatan yang baik. Syaitan bukan suruh kita tangguh. Syaitan biasanya bukan suruh kita tak buat, suruh kita tangguh je. Contoh bab solat, orang macam kita ni insya-Allah tak tinggal solat dah, bukan tahap tinggal solat. Dia tahap tangguh solat je, solat lambat je. Jadi dia bisikkan kita kerja, selesai dulu nanti baru tak payah fikir. Kita pun duk buatlah, lepas satu kerja. Tengok-tengok pukul 3. Kita kata insya-Allah dah selesai semua, nanti bolehlah fokus khusyuk solat. Tapi bila kita telah pun meletakkan urusan dengan Allah di penghujung kerja, sebenarnya itu permulaan tidak khusyuk. Bila kita mampu tinggalkan urusan kerja dan kita terus menyahut panggilan Allah, maka itulah permulaan untuk khusyuk. Syaitan memang kalah, syaitan geram. Sebab dia tak boleh tangguhkan kita walaupun dengan urusan yang penting. Tapi urusan penting tu lain. Ini kalau tangguh solat isyak kerana kuliah, ini bukan dikira lalai. Ia bukan dikategori melalaikan ataupun melewatkan dengan sengaja. Bahkan solat isyak dikategorikan solat yang panjang, dan ada perbincangan ulama dilewatkan kerana zikir, kerana Al-Quran, dan dilewatkan kerana majlis ilmu, itu lebih utama. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok. Syaitan kata kamu masih memiliki malam yang panjang, tidurlah. Jika seseorang itu bangun dan berzikir kepada Allah, satu ikatan akan terlepas. Pertama, bila bangun je zikir. Sebab itu dia anjurkan bila bangun je ucap Alhamdulillah ataupun zikir istighfar, apa-apa zikir. Ikatan pertama akan terbuka. Satu ikatan akan terbuka apabila dia berwuduk, satu lagi ikatan terlepas apabila dia menunaikan solat. Semua ikatan terlepas sehingga dia bangun dalam keadaan cergas dan tenang. Jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malas. Jadi ada 3 yang disebut dalam hadis Nabi ni.
Ikatan pertama akan terbuka dengan zikrullah. Ikutlah, kita ucap alhamdulillah, kemudian kita ucap istighfar dan sebagainya. Ataupun zikrullah dengan bacaan doa bangun pagi tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian dengan berwuduk. Kemudian yang ketiga dengan solat. Namun persoalannya, bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid boleh ambil wuduk tak? Apa hukum wanita yang sedang haid ataupun nifas ambil wuduk? Makruh ke haram? Ke harus ke sunat? Tidak ada mana-mana tidak ada hukum yang jatuh kepada sunat wanita ambil wanita haid ataupun wanita berhadap besar. Tidak timbul. Maksudnya memang tak jadi sunat. Yang jadi perbahasan ulama sama ada harus, makruh ataupun haram. Sebagian ulama kata haram, wanita dalam keadaan berhadap besar ambil wuduk. Sebagian besar kata makruh, ada sebagian besar kata harus saja. Maksudnya perbuatan dia itu boleh tapi tak diberi pahala langsung. Bahkan wanita yang sabar dan redha sebab dia uzur, lalu dia tak dapat ambil wuduk, diberi pula pahala. Okey. Kalau kita buat perbuatan wuduk, sebab dah biasa ambil wuduk, biasa lepas mandi terus ambil wuduk walaupun haid, kita macam dah terbiasa. Tapi jika tak niat wuduk ataupun tak niat mengangkat hadas, maka tidak ada masalah. Kita buat macam biasa basuh tapi bukan niat angkat hadas. Sebab kita sedang berhadas besar, macam mana kita berniat angkat hadas kecil? Memang takkan terangkat. Jadi dia berlawanan dengan apa yang kita boleh buat dan apa yang kita kena buat. Jadi bagi wanita yang ambil wuduk tapi tak niat wuduk, tak ada masalah. Yang tak dibenarkan dia berniat mengangkat hadas kecil. Jadi bagaimana dengan wanita yang sedang dalam keadaan berhadas besar, nak dapat pelepasan daripada syaitan ni? Sebab dia tak berwuduk dan dia tidak salat, maka digantikan dengan zikrullah. Ganti dengan memperbanyakkan zikrullah. Sebab wanita yang sedang haid ataupun nifas dalam keadaan berhadas besar, dibenarkan saja membaca mana-mana ayat Al-Quran yang dijadikan zikir. Nak baca Al-Fatihah boleh, nak baca Al-Kursi boleh, nak baca 3 kul boleh. Maka bacalah ayat-ayat itu sebagai pengganti kepada dia tak boleh solat, ganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang diniatkan zikir. Tapi kalau baca Yasin niat zikir tak boleh sebab surah yang panjang. Baca Al-Mulk niat zikir tak boleh. Jadi itulah sebagai ganti wanita yang haid, perbanyakkanlah salawat, perbanyakkan zikrullah, akan terlepaslah belenggu. Doa yang diajarkan Nabi ketika bangun tidur. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi tak perlu ragu-ragu untuk beramal dengan doa sebelum tidur dan bangun tidur kerana ia adalah daripada riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Iaitu sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allah, dengan nama Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, apabila seseorang itu tidur, maka keluarlah roh kita daripada badan. Dan Allah akan berkehendak kepada mereka yang akan hidup, roh kembali kepada badannya. Dan bagi orang yang akan mati, Allah menyekat roh untuk kembali. Maksudnya memang benarlah ketika kita tidur, roh itu keluar daripada badan kita. Apabila Allah mengizinkan untuk terus hidup, maka roh itu dikembalikan. Bila Allah berkehendakkan dia mati, maka roh itu disekat untuk kembali kepada tubuh badan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita baca doa untuk tidur, kita akan baca bismillah, bismikallah, dengan namamu Allah. Bismika, dengan namamu Allah. Ahya, aku hidup, wa amut, dan aku akan mati. Sekejap lagi kita akan mati, mati sementara. Memang betul. Tetapi orang yang baca doa ini sebelum tidur, kalaulah betul-betul mati yang sebenar, bukan mati sementara, dia mati dengan menyebut nama Allah. Sebab kita sebut bismikallah, dengan namamu ya Allah. Aku hidup sekarang dan kejap lagi aku akan mati. Sebab itu doa ni jangan tinggal. Sebelum tidur pastikan anak-anak dah baca doa tidur ataupun baca bersama-sama, baru biar dia tidur. Mati dalam keadaan menyebut nama Allah. Memang amut, kita akan mati sekejap lagi. Kemudian bila bangkit bangun tidur, terus ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali,
ba'dama amatana, setelah mematikan aku tadi, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya aku dikembalikan. Subhanallah, bila kita faham, sebab ini adalah daripada Sahih Bukhari, Nabi ajarkan begitulah adab kita bila nak tidur dan bangun tidur. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sendiri sebagai contoh untuk kita ikuti. Okey, anjuran Nabi ketika terjaga daripada tidur. Man ta'ara minal laili faqala hina yastayqizu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa da'a rabbi ighfirli qala al-walidu aw qala astujiba lahu fa in qama fatawadda'a thumma salla qubilat salatuhu. Okey. Sesiapa yang terjaga pada malam hari dan ketika bangun dia membaca, tidak ada Tuhan, bacaan tadi tu nanti kita ulang balik. Kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah aku. Al-Walid menyebut atau beliau mengatakan lalu berdoa, maka doanya akan diterima. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya akan diterima. Ini jarang kita dengar ni. Mari kita bagi perhatian sikit ya. Sebab apa yang Nabi ajar ni semua kita dah biasa baca, cuma kita tak tahu saja. Okey, Nabi menganjurkan bila kita bangun tidur, antara selain pada bacaan alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana, Nabi kata faqala hina yastayqizu, apabila bangun ucap apa? Boleh tak ikut saya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa da'a rabbi ighfirli. Okey, Nabi bersabda, barang siapa yang baca sebaik bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sebut apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian rabbighfirli. Okey, apa yang Nabi sebut? Doanya dimakbulkan Allah. Apa doa dimakbulkan Allah? Yang doa kita minta rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi kata doa itu dimakbulkan Allah. Nabi menyebutkan maka doanya akan diterima. Maksudnya Allah makbulkan, Allah terima doa tu. Jadi insya-Allah kita boleh beramal dengan tambahan ilmu yang baru. Bangun pagi besok, doa, semua bacaan tu semua kita dah mahir, cuma kita tak tahu nak gabungkan je. Jadi gabungannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Nabi kata doanya itu akan diterima oleh Allah. Kemudian berwuduk, lalu dia solat, solatnya pasti diterima oleh Allah. Jadi kalaulah kita nak amalan solat kita diterima dan doa kita diterima, itulah amalannya. Bukan sekadar rabbighfirli, mungkin lepas itu kita boleh tambahlah apa-apa doa. Siapa yang nak doanya diterima oleh Allah, mulakanlah dengan muqaddimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian bacalah doa apa-apa, itu doa yang diterima oleh Allah. Kemudian kita ambil wuduk dan kemudian kita salat. Salat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Kalau kita tak hadir majlis pada malam ini, mungkin kita tidak tahu sampai mati. Maksudnya, dan kalau pun saya tak baca, saya pun sebenarnya baru baca kali pertama hadis ini. Saya sebelum ini pernah baca sepitah lalu, tapi malam ini kita beri perhatian sikit. Sekurang-kurangnya sempena melalui Rasul, kemudian dijemput, kemudian malam ini Allah takdirkan kita dapat tambahan amal. Muslimin muslimat, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ini juga hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda,
Nabi menyebutkan perkataan perintah. Nabi kata, hendaklah pada setiap pagi untuk setiap tulang belulang kamu, untuk setiap sendi. Dan kita ada 360 sendi. Ini tulang sendi, setiap sendi. Ini sendi-sendi besar, tapi ada lagi sendi-sendi kecil. Seluruh badan lebih kurang 360 sendi. Nabi bersabda, hendaklah pada setiap pagi, bukan petang, bukan tengah hari, pagi-pagi, kamu mesti mengucapkan bersyukur. Kamu mesti bersyukur. Nabi kata, hendaklah pada setiap pagi kamu mesti bersedekah untuk setiap sendi kamu. Lalu Nabi bersabda, subhanallah sedekah bagimu, alhamdulillah sedekah bagimu, la ilaha illallah sedekah bagimu, Allahu akbar sedekah bagimu. Dan kamu menyuruh kebaikan sedekah bagimu, mencegah kemungkaran sedekah bagimu. Dan cukuplah dengan solat sunat duha 2 rakaat sebagai mencukupkan, sebagai syukur kamu di atas setiap sendi. Muslimin muslimat, kita tak rasa nikmat sendi melainkan Allah mengambil nikmat ini. Bayangkan kalau sebelah tangan Allah ambil nikmat, tak boleh bergerak langsung, kita akan sanggup buat apa saja. Orang kata ada tukang urut handal, tapi bayaran sekali urut 1,000. Sanggup tak pergi urut? Sanggup. Lepas tu kita nampak ada perubahan. Lepas tu tukang urut kita kata akan datang, boleh tak tambah sikit 2,000. Sekali lagi 2,000, terus settle, tangan ni boleh gerak. Kita akan sanggup bayar. Barulah kita rasa betapa besarnya nikmat Allah beri kita pergerakan sendi ni. Orang yang lumpuh saja tahu bagaimana nikmat boleh bergerak, boleh gerakkan sendi-sendi. Sebab itu Nabi bagi tahu, Nabi macam ayat surah perintah, hendaklah kamu pada setiap pagi bersedekah untuk setiap sendi yang Allah kurniakan. Dan Nabi sebut subhanallah, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, iaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah, adalah bentuk sedekah kamu di atas setiap sendi. Jadi bertepatan dengan ilmu yang kita baru belajar, Nabi perintahkan kita sebaik bangun tidur, ucap apa tadi? Selepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah semua itu, kemudian ucaplah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di awal pagi, sebaik bangun pagi, sebagai tanda bersyukur dan sebagai tanda bersedekah untuk setiap sendi. Pada minggu lepas saya kan ada tour di Kelantan. Pada malam yang terakhir program tu buat majlis makan malam amat. Duduk di sebelah saya adalah seorang wanita yang sebelum itu dia ada masalah sendi yang agak teruk sampai tak boleh bangun beberapa bulan. Tak boleh bergerak, tak boleh bangun beberapa bulan. Kemudian buat berbagai rawatan sekian-sekian. Lepas tu dia kata, ustazah, satu hari saya dengar ceramah saya juga, ceramah ustazah berkenaan dengan bila Nabi sebut tentang solat duha dan sendi. Dan setelah itu dia kata dia paksa dia solat sunat duha walaupun dalam keadaan dia susah payah solat sunat duha. Dan alhamdulillah berkat dia buat solat sunat duha begitu setiap pagi, alhamdulillah dia dah boleh normal, selesai semua masalah sakit sendi, sakit urat, sakit sendi lah, sakit sendi, sakit urat berbeza. Sakit sendi. Dia kata daripada tak boleh bangun, sehingga dia boleh solat, daripada duduk sampai sekarang dah boleh solat normal. Dia kata memang benar perkaitan solat duha dengan kekuatan sendi. Sebab itu sebagai tanda syukur terhadap setiap sendi ini, solat duha. Itu hadis yang sahih muslimin muslimat. Tetapi sebagai tanda syukur lain juga adalah ucapan tasbih, tahmid, takbir dengan tahlil tadi. Kerana kesyukuran kita atas setiap sendi itu, Allah menguatkan tulang belulang dan sendi kita. Kita nak sampai akhir hayat kita tulang belulang sendi kita kuat, tak menyusahkan orang, tidak melarat dan sebagainya. Tapi jika Allah takdirkan kita tetap sakit sendi, sakit urat dan sebagainya, sampailah anak-anak kita kena uruskan sebelum mati, sebelum mati, maka itu adalah pahala lah untuk anak-anak. Tapi kalau boleh kita tak nak kan, kita mati, kita tua dalam keadaan tidak menyusahkan ahli keluarga. Jadi sebab itulah solat sunat duha antara solat sunat yang Nabi pesan jangan ditinggalkan. Masya Allah. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi yang paling afdal, sebahagiannya daripada hadis Nabi menyebutkan 4. Sebahagian lagi menyebutkan paling afdal 8. Dan solat sunat duha boleh dibuat maksimum 12. Dan afdal buat 2-2-2. Kalau nak buat 4-4 pun boleh. Tak buat sekaligus pun tak apa. Buat 2 rakaat pagi, 2 rakaat pukul 10, 2 rakaat sebelum zuhur pun tak ada masalah. Kita tahu waktu yang terakhir solat duha 15 minit sebelum zuhur. Itu pendapat yang pertama dan kuat juga. Pendapat yang kedua sebelum zuhur 5 minit. Kalau 2 minit sebelum pun boleh lagi kalau nak solat duha. Dua-dua pendapat ini ada hujah yang kuat.
Bagi kita yang ada masa yang cukup, ambillah 15 minit sebelum. Itu waktu yang terakhir untuk solat duha. So satu suku pukul 1 boleh solat duha lagi. Maksudnya tidak ada alasan pun untuk kita tak solat duha. Walaupun orang yang bekerja, usahakanlah. Sebab ia menguatkan dan tujuannya memang untuk beribadah lah. Tetapi kebaikannya adalah menguatkan tulang beluan dan sendi kita. Jadi subhanallah, berkenaan dengan hadis Nabi yang Nabi sebut bangun tidur, lalu bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang pernah ikut zikir pagi, majlis zikir pagi-pagi bersama dengan yang kita dah buat, yang dipimpin oleh, yang kita buat live pagi-pagi, saya buat live tu, dah buat pukul 6.30 tu kan, buat 100 kali la ilaha illallah tu. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tak pernah menyertai. Masya Allah, sebenarnya 6.30 pagi, setiap pagi pukul 6.30 kita mula majlis zikir. Jadi kalau siapa yang nak mula, boleh ikut page ataupun TikTok, kita buat 2 live tu. Pagi-pagi tu kadang-kadang adalah 5,000, 6,000 dan biasanya sampai 10,000 orang sama-sama dalam majlis zikir tu. Jadi tuan-puan sekalian, biasa pagi-pagi kadang suami mula dulu, kadang saya, kadang tu dua-dua, macam tu lah. Kadang-kadang ada staff kalau kami memang tak sempat, tapi kebanyakannya kami yang lead. Kita start dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi, kemudian kita baca Asmaul Husna, kemudian kita selawat, lepas tu kita baca Al-Maqsurat, lepas tu kita akan baca 100 kali zikir. Kita namakan zikir rahmat, sebab zikir tu tak ada nama. Cuma kami saja yang namakan zikir itu zikir rahmat. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW dan ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, Masya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tak ada perkataan yuhyi wa yumit, tapi kita kan dah biasa kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau siapa yang dah biasa dan nak teruskan tambah perkataan yuhyi wa yumit, tak ada masalah. Namun dalam hadis ini menyebutkan tanpa yuhyi wa yumit. Sama juga hadis yang baru kita bacakan tadi, sebaik bangun tidur baca yang tu tak ada perkataan yuhyi wa yumit. Namun kalau nak tambah, bukan menjadi satu perkara yang salah ataupun berdosa ataupun mengurangkan kedudukan amalan tersebut. Tetapi kalau kita tak baca, sebenarnya ia lebih ringan. Nak habiskan 100 tanpa yuhyi wa yumit, ia lebih ringan, dia lebih ringkas. Nabi bersabda, dan ini penutuplah ni muslimin muslimat. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat membebaskan 10 orang hamba abdi, dan dia akan dikurniakan 100 kebaikan pada hari tersebut, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan dia akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Dan Nabi menyudahkan hadis tersebut dengan menyebut tidak ada amalan yang lebih baik melainkan membaca zikir ini sebanyaknya dalam setiap hari. Okey, muslimin muslimat, dalam hadis sahih yang lain Nabi menyebutkan, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka Allah, dan dia akan selamat daripada api neraka Allah. Itu bagi orang yang membebaskan seorang hamba. Tapi dengan membaca zikir itu sebanyak 100 kali, ibarat membebaskan 10 orang hamba, bukan seorang. Dan pada hari ini, kalau kita nak dapat fadilat membebaskan seorang hamba, nescaya kita tak akan dapat. Carilah hamba, sudah tidak ada lagi dah hamba pada hari ini. Dan Islamlah yang membebaskan sistem perhambaan. Masa Nabi dilantik menjadi Nabi, lalu syariat Islam datang secara berperingkat. Dan ketika itu, sistem perhambaan di dalam masyarakat Arab telah pun berkurung lama, beratus tahun, mungkin 1000 tahun. Maksudnya, tidak ada kaedah untuk menghilangkan ataupun untuk menghentikan sistem perhambaan. Kalau atuk, nenek, sampai cucu cicit, hamba-hamba lah, itu keturunan hamba. Ini keturunan ini untuk keturunan ini. Tapi bijaknya syariat Islam, bila turunnya hadis Nabi tentang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan bebaskan dirinya, seluruh anggota badannya daripada api neraka. Bergebut-gebut umat Islam nak bebaskan hamba. Bahkan bukan dia bebaskan hamba dia saja.
Dia pergi jumpa orang kafir dan dia nak beli hamba, bukan untuk jadi hamba dia, tapi untuk dibebaskan. Sampai dah tak ada hamba dah. Bila kafarah saja, bebaskan hamba. Perasan tak? Sampai ketika hamba dah tak ada. Jadi Islam bukan datang dengan bawa syariat penghambaan diharamkan, tidak. Tetapi berlemah lembut dengan Arab Jahiliyah yang sudah berkurung lama sisa paham ada, dengan Nabi menyebutkan tentang kelebihan membebaskan hamba. Jadi kelebihan itu dah tak boleh dah sekarang, dah tak ada dah hamba. Walaupun kita ada duit berjuta, tak ada hamba untuk dibebaskan. Namun dengan membaca 100 kali zikir tadi, ibarat membebaskan 10 orang hamba. Kemudian kita akan diberikan 100 kebaikan dalam sehari. Cuba senaraikan 100 kebaikan yang kita nak dalam hari ini. Mungkin bila senarai-senarai 20 je dapat. Nak rezeki, nak sehat, nak kuat, nak kasih sayang suami, isteri, nak anak-anak ni, nak itu, nak ini. Kira-kira dah tak ada idea dah. 20 pun dah banyak dah. Tapi Allah janjikan akan diberikan 100 kebaikan. Maksudnya Allah lebih tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. Allah akan berikan 100 kebaikan. Dan Allah akan melindungi daripada 100 keburukan. Kalau kita nak senaraikan 100 keburukan pun kita tak akan mampu. Mungkin hitung-hitung 20 juga dapat. Kita nak dilindungi daripada sihir contoh. Hasad dengki manusia. Apa lagi keburukan kita nak dilindungi? Aksiden, kena ragut. Lagi apa? Suami curang. Contoh ya. Apa lagi? Senarai-senarai dah tak ada idea. 50 pun susah nak dapat. Tapi yang Allah akan beri adalah dilindungi daripada 100 keburukan. Dan Nabi sebut akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Dan hari itu subhanallah, saya ada seorang adik ipar ni, Allah berikan dia kelebihan ilmu syifa. Maksudnya mampu merawat. Dan kalau dia merawat orang, dia ustaz, dia mengajar di sekolah. Dan dia memang tak bagi saya wawakan sangat. Sebab dia bukan bagi tumpuan tu, tapi dia belajar tentang ilmu syifa ni. Sampai adik saya isteri dia lah. Ini adik ipar, Ustaz Syukri namanya. Adik saya nama Aisyah. Kan? Saya Asma. Aisyah dengan Asma ni adik-beradik, betul tak? Jadi Aisyah dengan Asma memang adik-beradik. Anak saya Abu Bakar kan. Jadi kami pun adik-beradik. Adik-beradik saya ada nama Khadijah, ada nama Asia, semualah memang nama nama-nama tokoh. Jadi masya-Allah. Jadi adik saya cerita, dia ceritalah pasal suami dia, iaitu adik ipar saya. Dia kata dia bersungguh belajar pasal ilmu syifa ni. Dia beli kitab-kitab yang dia order daripada India, order daripada negara Arab. Dia gabung-gabung semua. Satu hari dia datang kat rumah saya kan. Adik ipar datang. Lepas tu dia tak tahu pun yang saya ni buat amalan baca zikir ni pagi-pagi berjemaah secara live ni. Buat 1 kali setiap pagi. Lepas tu saya tanya, saya kata apa amalan yang paling kuat ya, untuk dihindari daripada hasad dengki manusia sampai peringkat orang nak hantar sihir, mungkin santau, mungkin penyakit ain. Spontan dia jawab, yang paling kuat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 1 kali. Saya kata, ya Allah, Syukri tahu tak Kak Asma? Bahasa adik ipar kan. Kak Mak buat tu pagi-pagi. Oh tak tahu Kak Mak, tak tahu. Moleklah Kak Mak sebarkan. Sebab dalam banyak kitab-kitab bab tib ni, perubatan Islam ni, dalam bab untuk perisai dan pelindung daripada gangguan syaitan. Sebab sihir ini dijayakan oleh syaitan, dijayakan oleh jin. Kan, dengan bacaan mantra, diseru, diminta pertolongan oleh manusia yang menjayakan. Kan, sampai orang itu jadi mudarat, sakit, sampai mati. Kalau santau boleh sampai mati. Memang Allah takdirkan dah saat kematian, tapi mati dalam keadaan yang sedemikian kita mohon dielakkan. Tetapi walaupun begitu, jika dia orang yang baik, tetap husnul khatimah lah. Dia spontan jawab begitu. Dia kata itu yang paling kuat. Antara yang disebut oleh ramai alim ulama yang mahir dalam bidang ni, itu zikir yang sangat kuat. Dan bila kita rujuk hadis Nabi, memang Nabi sebut akan dilindungi daripada sebarang gangguan jin, syaitan, iblis. Walaupun diseru macam mana pun, diupah macam mana pun, tetap tak boleh nak tembus. Tapi kena istiqamah. Itu yang paling payah. Nak buat setiap pagi, setiap hari 100 kali dengan kalimah tersebut. Tapi bila kita dah buat selama 40 hari, sekurang-kurangnya 40 hari berturut-turut, kita akan mampu istiqamah sampai mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian kan Nabi sebut, tidak ada amalan yang lebih baik melainkan membaca zikir ini sebanyaknya. Maksudnya sekurang-kurangnya 100 kali. Kemudian kita bacalah selepas itu sebanyak-banyaknya.
Zikir ini sebenarnya dia menghimpunkan banyak zikir yang afdal. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Nabi sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, insya-Allah kita mati dan kadang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan Nabi sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimahnya saat hembuskan nafas terakhir dengan kalimah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Jadi kalau kita boleh istiqamah dengan zikir ini, automatik kita istiqamah dengan zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Kemudian kita sebut wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. InsyaAllah kita mati dan hidup dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Sebab yang paling kita takut adalah syirik dan kadang kita tidak tahu. Dengan riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, kita mati dalam keadaan tidak akan diampunkan Allah. Sebab dosa syirik tidak akan diampunkan Allah. Tapi bila kita baca zikir ini 100 kali sehari dengan menyebut wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. InsyaAllah kita hidup dalam keadaan dan sampai mati dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah. Lepas tu, lahul mulku, baginya lah pemilikan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Saya permulaan dekat dan permulaan saya dengan zikir ini pada tahun lepas ke tahun sebelum. Kita ingat tahun lepas 2021, tahun 2020, insya-Allah. Ada satu ujian yang antara kita semua ada ujian. Dan semua ada kenangan, semua ada ujian yang paling besar. Kan? Sama ada dah berlalu ataupun sedang hadapi ataupun yang ditakuti. Sama juga dengan saya pernah menghadapi satu ujian yang saya rasa itulah ujian yang terbesar dalam hidup saya. Dan saya takkan ceritalah apa. Yang kita rasa bila masa kita berhadapan dengan ujian tu, tidak ada manusia boleh tolong kita. Mak, suami ataupun pembesar, siapa-siapa tak boleh tolong kita. Dan seolahnya ujian ni kita kata, kalau gini habislah. Soalannya macam tu lah. Berat sangat ujian tu. Okey. Jadi ketika dalam keadaan tersebut, saya ni dalam beberapa hari sampai tak keluar rumah, sampai tak boleh nak, macam-macam lah kehidupan tu. Kita rasa macam berada di titik yang paling rendah dalam hidup. Ibarat macam tu, tak tahu nak gambarkan. Dan saat itu saya ada berhubung, kita bertanya pada guru apa amalan yang perlu dibaca. Lalu itulah yang guru ni bagi bacaan zikir ini 100 kali. Dia bagi saya matan hadis dan saya respon kepada guru ni. Saya kata, kenapa saya tak pernah jumpa hadis ni? Padahal kita mungkin dah pernah dengar, tak pernah baca. Tapi bila dia bagi, saya kata, ya Allah, hebatnya zikir ni. Baca 1 kali Allah berikan 100 kebaikan. Allah berikan perlindungan pada 100 keburukan. Lepas tu saya pun dalam fasa ujian tersebut, saya baca, kita buatlah sebab kita saat memerlukan. Kita dapat buatlah 100 kali tu. Kan buat, menangis, bangun, menangis, baca sebanyak-banyaknya. Dalam tempoh saya ingat 3 hari. Allah berikan pertolongan daripada sumber yang tak disangka-sangka dan tak terfikir-fikir begitu caranya Allah nak membantu. Seolahnya ujian yang kita rasa macam seberat-berat, tetapi tiba-tiba Allah nak berikan jalan keluar, simple sangat, settle. Kita macam, ya Allah, hebatnya. Maksudnya, kalau Allah nak tunjukkan hasil daripada keyakinan kita berzikir, Allah memang akan tunjukkan dengan cara yang kita tidak akan mampu lupa dan keimanan, keyakinan yang sangat tinggi. Jadi, boleh jadi ada di antara kita yang sedang tercari-cari amalan zikir mana yang nak istiqamah, tempat bergantung, tempat keluar. Subhanallah, yang sedang mendengar secara live dan sebagainya, lebih kurang ada hampir 3,000. Oh, ramai juga ya, saya tak perasan tadi. Dalam 3,000 yang sedang menonton secara live ni, cubalah beramal dengan zikir ini. Kita dah buat secara berjemaah setiap pagi tu, dah ramai yang bagi feedback. Ada yang jumpa tengah hari tadi, kita ada ceramah dekat Shah Alam kan, pagi tadi. Ustazah, terima kasih sangat. Alhamdulillah, masalah dengan suami yang dah dihadapi bertahun-tahun selesai. Dalam tempoh beberapa hari saya beramal dengan zikir tu. Ustazah, Alhamdulillah, tak sangka sekian-sekian. Ada yang sakit sekian-sekian Ustazah. Ada yang masalah berkaitan dengan sihir pun ada berjumpa masa majlis makan malam. Sebenarnya, subhanallah, Allah dah sebut semua penyakit, semua masalah ada jalan penyelesaian. Cuma sikap kita manusia banyak fikir berbanding banyak zikir.
Sebenarnya bila kita banyak zikir, maka kuranglah fikir. Sebab banyak fikir sebab masalah tak settle-settle tu yang banyak fikir tu kan. Rupanya dengan banyak zikir, maka kuranglah kita fikir yang bukan-bukan, kerana Allah akan selesaikan dengan kadar segera setiap ujian dan masalah yang kita hadapi. Jadi sekadar itulah perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan mendapat manfaat. Kerana antara kaedah kita menyambut Maulid Rasul adalah membaca hadis-hadis Nabi dan menghidupkan sunnah Nabi dan beramal dengan apa yang Nabi pesan untuk kita beramal. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita boleh terus beramal pada malam ini juga. Kalau kita kata esoklah kita baca 100 kali, cubalah terus buat malam ni. Sebenarnya lebih kurang 20 minit settle. Sambil jogging, sambil jalan, sebelum balik rumah ni, pusinglah 2-3 kali, habis. Sehat dapat, pipin tangan dengan suami dapat, tengok langit dapat, tengok bintang dapat kan, Datuk kan? Betul. Habis 100 kali. Pagi-pagi, Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga kita dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, tenang, bersama dengan Allah. Dan yang paling utama, kalau kita dapat habiskan pagi hidup kita hari itu, hidup dalam keadaan tenang. Kita rasa hidup kita dalam keadaan Allah jaga, dan Allah akan selamatkan kita daripada segala keburukan, dan Allah akan berikan kita banyak kebaikan sampai kita tidur pada malam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.